Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Daripada Seksyen 4 ingin membentangkan pembentangan yang bertajuk kolera yang telah diarahkan oleh Sir Azuraidi. Saya Fatin Nabila binti Abdul Halim, mewakili grup saya iaitu Rosain Sofia binti Muhammad Rafli, Nur Adlima Sarah binti Azam, Nur Faika Zafina binti Abdul Rahman dan Nur Farah Najah binti Muhammad Fauzi. Dalam table of content, pelajar dapat mengetahui pengenalan kolera, penyebab kolera, epidemiologi kolera, faktor-faktor risiko kolera, sign and symptom kolera, seterusnya kaedah-kaedah diagnostik kolera, rawatan atau perubatan kolera, komplikasi kolera serta pencegahan kolera, dan akhir sekali adalah rujukan. Kita mulakan dengan introduction dahulu. Taun atau kolera ialah jangkitan usus kecil oleh beberapa strain bakteria Vibrio cholera. Gejala boleh berkisar dari tidak ada, ringan hingga ke parah. Gejala klasik adalah diarrhea berair yang banyak dan berlangsung beberapa hari. Muntah dan kekejangan otot juga mungkin berlaku. Cirit-birit boleh menjadi sangat teruk yang berlangsung hingga beberapa jam lalu, mengakibatkan dehidrasi yang teruk dan ketidakseimbangan elektrolit. Ini boleh mengakibatkan mata terbenam, kulit sejuk, penurunan keanjalan kulit dan kerutan di tangan serta kaki. Dehidrasi boleh menyebabkan kulit menjadi kebiru-biruan. Gejala bermula 2 jam hingga 5 hari selepas pendedahan. Seterusnya kita pergi ke kes, iaitu penyebab. Yang pertama, bekalan air daripada loji kumbahan dan rawatan. Yang kedua, sayur-sayuran yang disiram dengan air yang mengandungi sisa manusia seperti air kencing atau najis. Yang ketiga, makanan dan minuman yang dijual oleh penjaja jalanan. Yang keempat, ikan mentah atau kurang masak dan makanan laut yang ditangkap di perairan yang telah tercemar dengan kumbahan. Ini adalah contoh-contoh gambar yang menyebabkan kolera. Seterusnya kita pergi ke epidemiologi yang akan menerangkan tentang kajian terhadap sejarah wabak dan penyelidikan. Kolera dianggarkan mempengaruhi 3 hingga 5 juta orang di seluruh dunia, menyebabkan 58,000 hingga 130,000 kematian setahun sejak tahun 2010. Pada awal tahun 1980-an, angka kematian diyakini melebihi 3 juta setahun. Pada bulan Oktober 2016, wabak kolera bermula di Yaman yang dilanda perang. Sejarah wabak. Perkataan kolera berasal dari Yunani. Kolera mungkin berasal dari benua kecil India seperti yang dibuktikan oleh penularannya di rantau ini selama berabad-abad. Penyakit ini muncul dalam sastera Eropah pada awal tahun 1642 dari keterangan pakar perubatan Belanda Jacob de Born dalam De Medicina Indorumnya. Wabak awal di benua India dipercayai disebabkan oleh keadaan hidup yang buruk dan juga adanya kolam air genang. Yang keduanya memberikan keadaan ideal untuk perkembangan kolera. Penyakit ini pertama kali merebak melalui jalan perdagangan, iaitu darat dan laut, ke Rusia pada tahun 1817, kemudian ke seluruh Eropah dan dari Eropah ke Amerika Utara dan seluruh dunia. Pandemik kolera pertama berlaku di wilayah Bengal di India, berhampiran Kalkuta, bermula pada tahun 1817 hingga 1824. Penyakit ini tersebar dari India ke Asia Tenggara, Timur Tengah, Eropah dan Afrika Timur. Pergerakan kapal dan personel tentera darat dan tentera laut Inggeris diyakini telah menyumbang pada pelbagai pandemik kerana kapal-kapal itu membawa orang-orang dengan penyakit itu ke pantai Samudra Hindia, dari Afrika ke Indonesia dan utara ke China dan Jepun. Pandemik kolera kedua berlanjutan dari tahun 1826 hingga 1837 dan khususnya mempengaruhi Amerika Utara dan Eropah disebabkan oleh kemajuan dalam pengangkutan dan perdagangan global serta peningkatan migrasi manusia termasuk tentera. Pandemik kolera ketiga meletus pada tahun 1846 berlanjutan hingga tahun 1860, meluas ke Afrika Utara dan sampai ke Amerika Selatan. Untuk pertama kalinya secara khusus mempengaruhi Brazil. Pandemik kolera keempat berlanjutan dari tahun 1863 hingga 1875 yang merebak dari India ke Naples dan Sepanyol. Pandemik kolera kelima dari tahun 1881 hingga 1896 dan bermula di India dan tersebar ke Eropah, Asia dan Amerika Selatan. Pandemik kolera keenam Mesir, Semenanjung Arab, Parsi, India dan Filipina paling teruk dilanda pandemik ini. Sementara kawasan lain seperti Jerman pada tahun 1892
terutamanya Bandar Hamburg yang merekodkan lebih daripada 8,600 kematian. Pandemik kolera ketujuh di Indonesia dan ditandai dengan munculnya strain baru dijuluki Eltor yang masih berlanjutan sejak tahun 2018 di negara membangun. Kolera tersebar luas pada abad ke-19. Sejak itu, ia telah membunuh puluhan juta orang. Rusia pada tahun 1847 hingga 1851 lebih dari 1 juta kematian. Di India, 1900 hingga 1920 terdapat 8 juta kematian. Di Amerika Syarikat terdapat 150,000 kematian. John Snow di England, orang yang pertama mengenal pasti pentingnya air yang tercemar sebagai penyebabnya pada tahun 1854. Kolera kini tiada lagi dianggap sebagai ancaman kesihatan yang mengancam di Eropah dan Amerika Utara kerana amalan penyaringan dan klorinan bekalan air, tetapi masih mempengaruhi penduduk di negara-negara membangun. Pada masa lalu, kapal menyebarkan bendera kuarantin kuning jika ada anak kapal atau penumpang yang menderita kolera. Tiada seorang pun yang berada di atas kapal yang mengibarkan bendera kuning akan dibenarkan ke darat untuk jangka masa yang panjang, biasanya 30 hingga 40 hari. Kes kolera lebih jarang berlaku di negara maju apabila pemerintah telah membantu mewujudkan amalan sanitasi air dan rawatan perubatan yang berkesan. Terdapat 3 wabak kolera yang besar pada tahun 1800 yang dapat dikaitkan dengan penyebaran Vibrio kolera melalui saluran air dalaman seperti Terusan Erie dan laluan di sepanjang pesisir timur Pulau Manhattan di Bandaraya New York berhubung dengan Lautan Atlantik. Lokasi kolera berkumpul berdekatan pantai. Pada waktu tersebut, Bandaraya New York tidak mempunyai sistem sanitasi yang berkesan seperti yang berlaku hari ini, sehingga kolera dapat berebar. Penyelidikan. Salah satu sumbangan utama untuk memerangi kolera dilakukan oleh pakar perubatan dan saintis perubatan perintis John Snow pada tahun 1813 hingga 1858. Pencemaran kumbahan manusia adalah vektor penyakit yang paling mungkin berlaku dalam 2 wabak utama di London pada tahun 1854. Modelnya tidak diterima dengan segera, tetapi dilihat lebih masuk akal kerana mikrobiologi perubatan berkembang dalam 30 tahun ke depan. Untuk karyanya mengenai kolera, John Snow sering dianggap sebagai bapa epidemiologi. Bandar-bandar di negara maju membuat pelaburan besar dalam bekalan air bersih dan infrastruktur rawatan kumbahan yang terpisah antara pertengahan tahun 1850-an dan 19. Ini menghilangkan ancaman epidemik kolera dari bandar-bandar maju utama di dunia. Pada tahun 1883, Robert Koch mengenal pasti V. cholerae dengan mikroskop sebagai bacillus yang menyebabkan penyakit ini. Tahun 2002, Alam et al. Mengkaji sampel tinja dari pesakit di Pusat Antarabangsa Penyakit Diarrhea di Dhaka, Bangladesh. Dari berbagai eksperimen yang mereka jalankan, para penyelidik menemui hubungan antara laluan V. cholera melalui sistem pencernaan manusia dan peningkatan keadaan infektiviti. Seterusnya, para penyelidik mendapati bakteria tersebut menghasilkan keadaan hyperinfeksi, iaitu apabila gen yang mengawal biosintesis asid amino, sistem pengambilan zat besi dan pembentukan kompleks reductus nitrat periplasma dicetuskan sebelum membuang air besar. Karakteristik yang dicetuskan ini memungkinkan kolera vibros bertahan dalam najis air beras. Persekitaran oksigen dan zat besi yang terhad pada pesakit dengan jangkitan kolera. Seterusnya, kita akan bincangkan tentang risiko ataupun faktor risiko penyakit kolera. Jadi, pertama sekali adalah slum areas. Slum areas ni adalah kawasan setinggan ataupun kawasan pinggiran laut di mana penduduk di sana takut akan kenaikan paras air laut kerana boleh menyebabkan peningkatan kadar penyakit. Yang kedua adalah food hygiene ataupun kebersihan makanan tidak dijaga. Seperti yang pertama adalah makanan kurang masak. Kedua, makanan yang mempunyai bakteria ataupun tidak selamat untuk dimakan. Yang ketiga adalah makanan ataupun sayuran yang disiram dengan air yang tidak bersih. Yang keempat adalah makanan yang ditangkap ataupun diambil di kawasan yang tercemar ataupun kawasan yang air tidak bersih.
Yang ketiga adalah poor condition seperti kawasan kemiskinan yang seperti saya cakap tadi, kawasan di pinggir laut ataupun kawasan yang mengandungi kurang dari segi kebersihan. Yang keempat adalah unsafe water, di mana capaian air minuman yang bersih sangat rendah di kawasan tersebut. Yang kelima adalah personal hygiene, iaitu tentang kebersihan diri. Yang keenam adalah poor sanitation, kebersihan yang lemah. Seterusnya kita pergi ke slide sign or symptom, tanda atau gejala penyakit kolera. Jadi yang pertama adalah diarrhea. Diarrhea adalah cirit-birit. Kebiasaannya, seorang yang terkena penyakit kolera ini akan cirit-birit 10 hingga 20 liter per sehari. Yang kedua, perut buncit. Yang ketiga, kesedaran berubah, sawan dan berlaku sedikit kekeliruan. Keempat, kurang selera makan atau dispepsia. Yang kelima adalah kekejangan dan kelemahan otot. Yang keenam adalah keracunan makanan ataupun food poisoning. Yang ketujuh adalah kegagalan buah pinggang. Kelapan adalah flu, sesama dan SOB, short of breath ataupun tercungak-cungak ataupun sesak nafas. Kita masih ke slide seterusnya iaitu sign or symptom. Jadi yang kesembilan adalah dehidrasi dan ketidakseimbangan elektrolit dalam badan. 10 demam atau fever dan fatigue atau lesu. Yang ke-11 adalah pengeluaran air kencing ataupun urin yang menurun. Kadarnya adalah menurun ataupun sedikit. Yang ke-12 hypotension, tekanan darah rendah. Yang ke-13 adalah tahap potasium rendah. Yang ke-14 adalah clear vomit ataupun muntah clear. Cahaya adalah jernih. Yang ke-15 nadi peripheral menjadi cepat. Yang ke-16 xerothermia, mulut kering. Selain sign or symptom yang ada dalam slide, ada 4 lagi selain itu. Yang pertama adalah mata terbenam. Yang kedua, kulit menjadi sejuk ataupun menggigil. Yang ketiga adalah stul berdarah. Yang keempat adalah badan tidak berpeluh ataupun kurang berpeluh. Seterusnya, kita pergi ke ujian diagnostik. Ujian diagnostik bagi penyakit kolera ini ada dua, iaitu ujian kit dan sampel. Ujian kit ini dia cepat tersedia untuk melakukan kehadiran V kolera, dilakukan untuk menentukan ketahanan terhadap antibiotik. Rawatan biasanya dimulakan tanpa atau sebelum pengesahan oleh analisis makmal. Sampel najis dan swab yang dikumpulkan pada peringkat akut penyakit ini adalah spesimen yang paling berguna untuk diagnosis makmal sebelum antibiotik diberikan. Okey, kita pergi ke treatment kit iaitu rawatan medical. First kali, pesakit akan diberikan ubat seperti antibiotik untuk merawat jangkitan dalam badan. Next, pesakit akan diberikan ubat melalui IV fluid untuk penambahan cecair yang keluar dalam badan pesakit. Selain itu, chlorine test juga merupakan salah satu treatment untuk merawat kolera. Akhir sekali, oral salt iaitu air garam untuk mereka yang mengalami cirit-birit. Seterusnya, kita pergi ke rawatan kolera. Pesakit digalakkan untuk minum air yang banyak termasuk rawatan larutan air garam iaitu ORS bagi menggantikan air serta garam dalam badan. Selain itu, pesakit juga boleh memakan makanan yang tinggi kalium seperti pisang atau air kelapa untuk menggantikan tahap kalium yang normal dalam badan. Seterusnya, pesakit digalakkan untuk makan tambahan zinc untuk mengurangkan jangka masa dan keparahan cirit-birit pada kanak-kanak dengan kolera ketika diberikan dengan antibiotik, dan terapi rehidrasi sesuai untuk keperluan lah. Ini menyurangkan kepanjangan penyakit sebanyak 8 jam dan jumlah najis cirit-birit sebanyak 10%. Pesakit juga akan mengalami kehilangan cecair yang ringan atau sederhana. Boleh dirawat dengan larutan rehidrasi oral iaitu ORS. Sekiranya pesakit mengalami dehidrasi yang teruk, dapatkan rawatan di hospital bagi suntikan rehidrasi dengan larutan pelbagai elektrolit yang seimbang untuk mengelakkan renjatan shock dan komplikasi dehidrasi. Akhir sekali, pesakit juga perlulah menjalankan rawatan antibiotik selepas 1 hingga 3 hari untuk memedikkan perjalanan penyakit dan mengurangkan keparahan gejala. Seterusnya, komplikasi bagi kolera. Terdapat beberapa komplikasi bagi penyakit kolera. Antaranya dehidrasi iaitu kekurangan cair dalam badan. Yang kedua, kegagalan renal iaitu buah pinggang. Yang ketiga, asidosis iaitu banyak asid dalam cecair badan.
Yang kelima, keguguran bagi ibu yang mengandung. Yang keenam, convulsive febrile, iaitu demam bagi kanak-kanak. Seterusnya kita pergi ke prevention, iaitu pencegahan. Yang pertama, pesakit perlulah membasuh tangan dengan sabun seperti Lifebuoy antibacterial hand wash setelah menggunakan tandas dan sebelum mengendalikan makanan atau sebelum makan. Seterusnya, pastikan bahawa makanan laut, ikan dan daging dimasak dengan sempurna pada suhu yang betul dan seboleh-bolehnya makan semasa makanan masih panas. Selain itu, sekiranya memakan hidangan buffet, perlulah makan awal sebaik-baiknya dalam tempoh 4 jam dari masa makanan siap dimasak untuk kurangkan bakteria. Pesakit juga perlulah mencuci buah dan sayur sebelum makan. Sangatlah penting untuk mengurangkan serangga dan hama yang melekat pada sayur. Galakkan makanan yang masih panas untuk mengurangkan bakteria melekat pada makanan. Sekiranya pesakit mengalami cerit birit, minum banyak air yang bersih dan larutan hidrasi oral iaitu ORS untuk menambah air garam yang telah hilang dalam najis. Pesakit juga perlulah minum air putih yang telah dimasak. Air yang telah dimasak sampai mendidih dapat membunuh virus dan bakteria yang menyebabkan penyakit kolera. Akhir sekali, pengambilan rawatan vaksin kolera melalui oral untuk memberikan perlindungan yang wajar selama 6 bulan kepada penyakit yang mengalami cerit birit disebabkan E. coli. Ini adalah cara cuci tangan yang betul. Kesimpulannya, kolera menjadi sejarah yang telah meragut banyak nyawa manusia. Risiko jangkitan kolera dapat diminimalkan dengan menjaga kebersihan diri. Oleh itu, kita mestilah sentiasa mencuci tangan menggunakan air dan sabun terutama sebelum dan selepas makan. Untuk lebih melindungi, kita boleh menjalani vaksinasi kolera supaya jumlah kematian dan jumlah yang dijangkiti dapat dikurangkan dengan maksimal. Ini adalah sumber rujukan kami dan di slide yang seterusnya kami selitkan video mengenai kolera. Oh, ini adalah satu kisah cerita pasal daun yang mengembangkan bamba. Bakteria daun hok kecil, hok tak nampak mengalir ke sungai tapi bahaya. Tak sedar orang tena bawa bakteria daun dari air, bawa balik ke rumah. Lalak bawa bakteria daun balik kaki dia. Tangan hok tak basuh, bawa bakteria daun juga. Kita minum bakteria daun dalam air kita minum tu. Makanan kita, hak kita makan melalui muak ke mulut tu, tangan kita jari tak basuh. Benda ni berlaku sangat cepat. Jadinya pada pagi esoknya, ayah saya tu sakit. Dia ceret-beret dan motor banyak kali. Saya takut tengok ayah masa tu. Saya naik basikal berdesuk ke klinik minta tolong. Bila misi masuk rumah dia tengok ayah. Oh, ya tahu dah. Ayah kena tahu. Kita kena cepat untuk selamat ayah. Kau kena buat air istimewa. Mula-mula kau pastikan air tu bersih dengan tapir dulu. Dia rebus air dalam masa 1 minit. Lepas tu masuk air dalam 1 liter. Capur tengah sudu garam. Capur. Nak sudu gula. Kau bibir takut ayam mati. Lepas dia minum air tu, dia mula kelihatan bertenaga. Misi rakyat, bukan semua orang yang kena bakteria tahu akan sakit seperti ayam. Tapi demo ni masih lagi boleh simpan penyakit ke orang lain. Lalu ni kau yang kena ambil air bersih. Bagi kau orang kampung dan tunjuk macam mana nak lindungi diri mereka dari kena tahu. Kau yang tengok budak tina bawa air. Kau yang rakyat dia pupuk klorin. Tunggu dalam masa setengah jam. Lepas tu ada habis tu nak makan. Tapi tangan tak basuh lepas buat air. Kau rakyat dia kena basuh dulu tangan tu biar bersih. Baru boleh makan dengan selamat. Kau tengok orang
Orang kampung duk buat air dekat dengan sungai. Kawan royak dia, kita ni kena gali lubang dah ni. Buat dadah sekurang-kurangnya 30 meter dari tebing sungai. Ini penting untuk memastikan sungai kampung kita bersih. Kawan tengok mak, wak dia ke makan ni tapi tangan tak basuh. Kawan royak ke mak minta tolong mak basuh tangan dulu dengan air sampai bersih. Hak buah kalau kita nak makan pun kena pastikan sampai bersih. Lepas tu kupah kulit dia. Makan pun kena makan hak panas-panas. Dan kita kena pastikan makanan kita sentiasa bertutup daripada dihinggap lalat. Kawan berlari ke klinik, kita tengok ayah. Kawan sungguh-sungguh tengok ayah sudah sihat. Orang kampung kawan ni makan sihat. Air hak sungai pun nak ambil tu tapi dulu sampai bersih. Orang kampung setiap kali buat air pun guna tandas dah. Lepas tu lepas siap tangan cuci sampai bersih. Makanan lah ni bebas dari lalat. Dan kami lah ni basuh tangan guna sabun. Makanan lah ni semua sudah selamat dari taung. Kawan pun kamu demo pun boleh selamat juga kalau demo jaga molek. Itu sahaja dari kami. Sekian, terima kasih.